Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang penterjemah bahasa pengaturcaraan. Penterjemah bermakna translator. Maknanya dia akan menukar bahasa pengaturcaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan dalam kategori penterjemah ni kita ada 3 jenis: penghimpun, pengcompile dan pentafsir. Kita akan tengok tiga-tiga macam mana cara dia berfungsi. Kemudian satu lagi, kalau perasan sebelum ni saya sebut bahawa bila saya run program Python saya, Python akan mentafsir baris-baris kod saya. Jadi hari ni kita akan tengok apa maknanya tu. Sebelum tu, kita kena faham kenapa kita perlu penterjemah dalam komputer kita. Analogi yang saya boleh bagi macam ni. Contohnya, kita orang Malaysia, kita duduk di Malaysia dan kita cakap bahasa Malaysia. Kemudian satu hari, kita terjumpa orang Poland. Orang Poland yang duduk di Malaysia, tapi dia cakap bahasa Polish. Bila kita nak berkomunikasi dengan orang Poland ni, kita gagal sebab dia tak faham apa yang kita cuba nak sampaikan. Punca dia, perbezaan bahasa. Kita cakap bahasa Malaysia, dia cakap bahasa Polish. Jadi dalam kes ni, kita boleh guna satu penterjemah. Penterjemah ni boleh tukar bahasa Malaysia kita ke bahasa Polish supaya apa yang kita cakap boleh disampaikan kepada orang Polish dan dia boleh faham apa yang kita cuba sampaikan. Dan penterjemah ni pun ada macam-macam jenis yang kita boleh pakai. Contohnya, kita boleh gunakan satu orang yang pandai dalam kedua-dua bahasa, kemudian dia boleh tolong menterjemahkan bahasa kita ke bahasa Polish. Ataupun kita boleh gunakan software seperti Google Translate. Kita type apa yang kita nak diterjemahkan, kemudian software tu akan menterjemahkan bahasa kita ke bahasa Polish. Jadi nanti kita tengok dalam komputer pun kita akan jumpa dengan kes yang sama. Kes yang sama jadi dengan komputer. Komputer dia tak faham bahasa manusia. Segala apa yang kita type dalam Python tu, kalau kita directly bagi kat komputer, dia takkan boleh baca. Sebab komputer hanya faham bahasa nombor dan dalam nombor dia cuma faham nombor 1 dan nombor 0. Sistem nombor 1 dan 0 ni kita namakan dia sebagai sistem binary. Jadi kita akan type kod kita dalam bahasa manusia, tapi mesin nak faham kod kita kena dalam bahasa mesin yang terdiri daripada nombor 1 dan nombor 0. Jadi dalam kes ni sama macam kes sebelum ni, kita perlu satu orang tengah atau penterjemah yang boleh tukar kod kita dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Dan orang tengah ni dinamakan penghimpun, pengcompile dan pentafsir. Jadi once kita dah ada arahan dalam bentuk binary ni, barulah kita boleh send arahan ni ke prosesor kita. Jadi kalau saya nak bagi arahan dekat prosesor saya kena bagi arahan dalam bentuk nombor binary. Dan apa nombor binary ni akan buat, dia akan turn on dan turn off switch kecil-kecil dalam prosesor saya untuk melaksanakan satu arahan. Contohnya macam kes sebelum ni, kita dalam Python kita suruh dia display nombor 5, 10, hello world dan apa khabar. Semua kod ni yang kita type akan dijadikan dalam bentuk binary dulu sebelum dimasukkan ke dalam prosesor untuk dilaksanakan. Sekarang kita tengok tahap-tahap abstraksi dalam bahasa pengaturcaraan, ataupun kita cakap tahap kompleksiti bahasa pengaturcaraan. Tahap paling rendah dan paling kompleks adalah tahap hardware. Hardware ni adalah komponen elektronik yang terdapat dalam prosesor kita, dan majoriti komponen elektronik dalam prosesor kita adalah transistors. Transistors ni macam saya sebut sebelum ni, dia adalah switch-switch kecil yang akan turn on dan turn off berdasarkan kod binary yang dimasukkan ke dalam prosesor kita. Jadi contohnya sekarang, kalau saya nak memaparkan perkataan hello world menggunakan tahap abstraksi hardware, apa saya kena buat? Saya kena ambil transistors, saya kena susun dia mengikut design yang sepatutnya, kemudian masukkan kod binary saya ke dalam design saya supaya perkataan hello world dapat dipaparkan. Jadi kalau kita tengok flow dia, memang tahap ni sangat kompleks lah. Pertama, kita kena faham transistors. Kemudian kita kena faham design menggunakan transistors. Kemudian kita kena faham macam mana
kod binary kita tu nak memaparkan hello world. Jadi kita ke satu tahap atas dia. Dan tahap atas dia adalah kod mesin ataupun kod binary. Kalau saya nak paparkan perkataan hello world di tahap ni, saya tak perlu design hardware sebab hardware dah siap diberi. Apa saya perlu buat adalah saya perlu bagi arahan tadi tu dalam bentuk binary yang terdiri daripada nombor 1 dan 0. Dan arahan dalam bentuk binary ni sangat panjang dan kompleks. Jadi, again, level ni adalah satu level yang kita akan avoid. Kita ke satu level yang lebih tinggi, iaitu level penghimpun atau tahap penghimpun. Jadi kalau kita tengok kat sini, tahap penghimpun, level dia sama dengan kod mesin. Ini adalah kerana level penghimpun ni dia adalah perkataan yang mewakili kod binary. Jadi arahan tadi tu, instead of saya bagi dalam kod binary, saya boleh gunakan perkataan yang manusia boleh faham. Kemudian satu tahap atas bahasa penghimpun adalah bahasa pengcompile. Bahasa ni mengandungi beberapa arahan bahasa penghimpun yang dimasukkan ke dalam satu fungsi. Jadi beberapa command atau arahan atau perkataan daripada bahasa penghimpun dikumpul dan dimasukkan ke dalam satu fungsi. Contohnya fungsi print. Dan atas bahasa pengcompile adalah bahasa pentafsir. Bahasa pentafsir sama dengan bahasa pengcompile. Tapi kita akan tengok beza dia dalam slide yang akan datang nanti. Dan satu lagi terminologi yang saya nak kamu semua faham adalah kod mesin dan penghimpun dinamakan bahasa aras rendah. Pengcompile dan pentafsir dinamakan bahasa aras tinggi. Baik, kita mula dengan penghimpun. Penghimpun ni, dia akan terjemah bahasa penghimpun ke bahasa mesin. Jadi, bahasa penghimpun ni adalah perkataan yang directly mewakili kod binary. Dan hubungan antara arahan yang kita beri pada komputer dan pelaksanaan arahan itu adalah direct. Ratio dia 1:1. Apa arahan yang kita bagi, itulah apa yang akan dilaksanakan oleh prosesor kita. Dan bahasa penghimpun ni, dia direka untuk seni bina atau arkitektur komputer khas. Contohnya, untuk arkitektur x86. x86 ni satu microprocessor. Dia ada bahasa penghimpun dia sendiri. Untuk arkitektur ARM, dia ada bahasa penghimpun dia sendiri. Jadi kita tak boleh campur di situ. Di sini saya bagi contoh bahasa penghimpun untuk arkitektur x86. Tapi sebelum kita tengok bahasa ni, ingat balik saya kata kalau kita nak bagi arahan dekat prosesor kita, arahan tu mestilah dalam bentuk binary. Jadi, kalau saya nak tambah dua nombor dalam arkitektur x86, arahan saya akan bentuk macam ni. 0000, 0000 hingga ke 0000, 0010. Nak sebut pun dah panjang betul. Jadi, dia tak berapa efisien lah untuk satu pengatur cara nak gunakan kod binary untuk bagi arahan pada prosesor. Itulah sebab kita guna bahasa penghimpun. Apa bahasa penghimpun ni buat? Dia combine semua kod binary ni, dia letak bawah satu perkataan. Contohnya, untuk tambah, dia ambil opcode ni, command dalam bentuk binary untuk bahasa penghimpun, kita panggil dia opcode. Dia ambil opcode ni, dia letakkan bawah perkataan add. Jadi sekarang, kalau saya nak tambah dua nombor, saya tak perlu bagi arahan dalam bentuk binary ni. Saya hanya perlu bagi dalam bentuk perkataan add. Saya boleh bagi dalam bentuk binary. Dia akan buat benda yang sama. Tapi perkataan add ni lagi senang dan lagi efisien. Pengatur cara pun senang ingat. Kalau nak tambah, kita guna add. Sama juga dengan kalau saya nak gerakkan data saya boleh bagi dalam bentuk binary ni yang panjang dan kompleks, ataupun saya gunakan perkataan move. Seterusnya, kita tengok pengcompile. Pengcompile ni pun sama. Kerja dia akan terjemah satu bahasa pengaturcaraan ke bahasa mesin. Tapi dalam kes pengcompile, bahasa yang diterjemah dipanggil kod asas ataupun source code. Dan output dia dipanggil kod objek. Kod objek ni sama macam
sebelum ni. Dia adalah kod binary, cuma nama saja lain. Dan pengcompile ni dia merupakan himpunan beberapa bahasa pengimpun. Okey. Beberapa command dalam bahasa pengimpun dikumpul dan dimasukkan bawah satu fungsi bahasa pengcompile. Bahasa pengaturcaraan yang pakai pengcompile adalah C, C++, Pascal dan Java. Dan cara dia function adalah dia akan menterjemah ke semua baris kod sebelum pelaksanaan ataupun sebelum dia hantar ke prosesor untuk dilaksanakan. Sekarang kita akan tengok perbezaan antara bahasa pengcompile dan bahasa pengimpun. Di sini saya ada type satu baris kod untuk memaparkan perkataan hello world dalam bahasa pengaturcaraan C++. Kalau untuk Python kita gunakan fungsi print, tapi untuk C++ kita gunakan fungsi cout. Sekarang kita tengok macam mana kita nak paparkan perkataan hello world dalam bahasa pengimpun. Untuk bahasa pengimpun, kita perlu lebih banyak arahan untuk memaparkan perkataan hello world, dan kita tengok dia lebih panjang dan lebih kompleks. Dan ini yang saya maksudkan bila saya kata beberapa arahan bahasa pengimpun dikumpul dan dimasukkan ke dalam satu arahan atau satu fungsi bahasa pengcompile. Dan sebab tu bahasa pengimpun dipanggil bahasa aras rendah. Sebab dengan bahasa pengimpun kita bagi satu arahan, prosesor laksanakan satu arahan. Tapi kalau bandingkan dengan bahasa pengcompile, kita bagi satu arahan, komputer akan melaksanakan beberapa arahan. Sekarang kita akan tengok macam mana kod kita akan dikompile bila kita tekan run. Tapi sebelum tu saya kena explain sikit kod yang saya tulis dalam slide ni. Ini adalah kod untuk C++, dan fungsi kod ni adalah untuk tambah dua nombor. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada satu pemboleh ubah X dan kita masukkan nilai nombor 5 dalam pemboleh ubah X. Kemudian kita ada pemboleh ubah Y yang kita masukkan nombor 10 ke dalamnya, dan kemudian kita ada pemboleh ubah sum, di mana sum ni equals to X tambah Y. X adalah 5, Y adalah 10. Jadi sum akan simpan nilai 15. Kemudian dekat bawah ni kita gunakan fungsi cout untuk memaparkan X, Y dan sum. Kalau kita tengok dekat atas ni, kita buat pengisytiharaan pemboleh ubah. Maknanya kita seolah-olah bagi tahu compiler kita bahawa kita akan gunakan pemboleh ubah bernama X, Y dan sum, dan jenis pemboleh ubah ni adalah int. Int bermakna integer. Bila kita isytiharkan satu pemboleh ubah sebagai integer, maksudnya dia hanya boleh terima nombor bulat untuk disimpan dalam pemboleh ubah ni. Dia tak boleh terima nombor perpuluhan. Pengisytiharan pemboleh ubah ni tak perlu dibuat dalam Python. Itu satu keistimewaan Python. Bila kita start program dengan Python, kita start dengan line ni, X sama dengan 5. Bila kita tulis macam ni, pentafsir Python secara automatik akan tahu, oh, X sama dengan 5, 5 ni adalah nombor integer. Kita tak perlu declare dia sebagai int. Sekarang kita akan tengok macam mana pengcompile kita akan compile kod kita. Jadi bila kita tekan compile and run dalam bahasa pengaturcaraan C++, apa compiler kita akan buat adalah dia akan go through setiap baris kod ni one by one daripada awal sampai habis, and then bila dia tengok tak ada isu, barulah dia akan convert ke kod binary. Dan kemudian kod binary ni akan dihantar pada prosesor kita untuk dilaksanakan. Baik, sekarang saya masukkan ralat dan kita tengok macam mana compiler akan interact atau react dengan ralat ni. Jadi saya masukkan ralat di sini. Sepatutnya cout saya tulis code, dan satu lagi ralat di baris paling akhir. Sepatutnya sum saya tulis sun. Okey. Jadi compiler dia akan start dengan baris pertama, kemudian dia akan run sampai ke baris yang ke-9. Di baris 9 ni dia jumpa satu ralat.
Jadi di sini dia jumpa satu ralat. Okey. Compiler takkan stop proses pengcompile walaupun ralat dijumpa. Dia akan continue. Dia akan pergi ke baris seterusnya, baris ke-10. Baris ni okey, tak ada isu. Kemudian dia pergi ke baris ke-11, dia jumpa satu lagi ralat. Okey. Once dia dah habis, baru dia akan bagi error report dekat kita. Dia kata ada ralat pada baris 9 dan baris 11. Dan since dalam kod kita ada ralat, dia takkan hantar kod ni ke processor. Sekarang kita tengok pentafsir. Macam mana tafsir kod kita. Jadi bahasa pengatur cara yang pakai pentafsir adalah Python yang kita akan belajar dan Perl. Beza antara pentafsir dengan pengcompile adalah cara pentafsir terjemah kod kita adalah baris demi baris. Setiap baris yang dia terjemah tu, dia akan hantar terus ke prosesor untuk dilaksanakan. Kiranya dia pergi baris pertama, dia tafsir, dia jadikan dia kod binary, terus hantar ke prosesor untuk dilaksanakan. Kemudian baru dia pergi ke baris kedua. Dia tafsir, jadikan kod binary, hantar ke prosesor. Saya ada satu contoh kod Python. Fungsi kod ni sama macam kod C++ sebelum ni. Kita ada 3 pembuli ubah, satu X, satu Y dan satu lagi sum yang akan tambah X dan Y. Kemudian di bawah ni kita gunakan fungsi print untuk memaparkan output kita. Okey. Jadi bila saya tekan run di Python, apa yang dia buat adalah first dia tafsir baris pertama, dia convert ke kod mesin atau kod binary dan dia terus hantar ke prosesor untuk pelaksanaan. Sama juga dengan baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Baris keempat kita suruh dia paparkan output tu. Sama dengan baris seterusnya, dia akan terus display Y is 10 dan baris last sekali sum is 15. Sekarang sekarang saya masukkan ralat yang sama. Tempat print saya buang T dan tempat yang sum ni saya tukar jadi sun. Kita tengok. Okey. Bila run, okey, dia tafsir baris pertama, hantar ke prosesor untuk pelaksanaan. Kemudian tafsir baris kedua, hantar ke prosesor untuk pelaksanaan. Sama juga dengan baris ketiga. Dan bila dia jumpa baris kelima, dia stop terus. Dia stop dan dia beritahu kata jumpa ralat pada baris kelima. Dia takkan tafsir baris selepas dia jumpa error. Dua baris bawah ni belum lagi ditafsir oleh Python. Sebab dia dah jumpa error di sini, dia dah berhenti pentafsirannya. Okey. Jadi saya dah perbetul ralat saya. Sekarang kita tafsir balik. Benda yang sama macam sebelum ni. Sekarang dia boleh tafsir line ni sebab saya dah perbetul kesilapan saya. Dia paparkan nilai X is 5. Dia paparkan nilai Y is 10. Dia tak boleh paparkan nilai sum sebab di baris sum ni ada ralat. Jadi yang kesemua baris di atas ni dah ditafsir dan dah dipaparkan di screen shell. Tapi baris yang ada ralat ni dia tak dapat tafsir sebab dia jumpa perkataan sun. Sun ni dia tak tahu sun ni bukan pembuli ubah yang kita dah specify di atas. Jadi dia tak tahu apa makna sun ni. Jadi dia considers line ni sebagai satu ralat. Jadi kalau kita compare dengan pengcompile tadi, compile dia akan start proses pengcompile. Dia akan run daripada awal sampai habis. Tak kisah dalam tu ada berapa error pun, dia takkan berhenti proses pengkompilan dia. Dia akan start run daripada baris pertama sampai baris akhir. Kemudian kalau ada error, dia akan bagi tahu lepas tu. Okey, baris sekian-sekian ada error. Tapi untuk bahasa pentafsir tak. Dia run satu-satu baris tu, dia akan terus execute. And then bila dia jumpa error, dia akan bagi tahu, okey, baris ni ada error, dia dah stop proses pentafsiran. Kod-kod bawah dia belum tafsir. Itu beza antara pentafsir dengan pengcompile. Jadi kalau kita fikir balik antara pentafsir dengan pengcompile, kamu semua rasa mana yang lagi laju dari segi proses nak convert, nak terjemah?
sama ada pentafsir atau pengcompile. Semestinya pengcompile lagi laju betul lah, sebab dia buat semua kerja sekali, kemudian baru dia hantar ke processor. Kalau dibandingkan dengan pentafsir, dia baca satu kod, dia convert ke binary, dia hantar ke processor. Kemudian dia pergi pada baris kedua, dia convert ke binary, dia hantar pada processor. Okay. Dan satu kebaikan pentafsir ni adalah kalau kita ada error, kita jumpa terus error tu. Bila kita start run, dia terus beritahu, okay, line ni ada error, perbetul dulu sebelum dia pergi ke line-line seterusnya. Tapi pengcompile tak, dia akan compile sampai habis. Sebab tu kalau kalau kita tengok orang yang buat bahasa pengatur caraan C ni, kadang kalau kod yang panjang, dia akan jumpa kadang sampai beratus-ratus error. Saya sendiri pun pernah kenal lah macam tu. Jadi memang agak leceh lah bila kita nak cari satu-satu error tu kat mana yang kita silap, nak perbetul balik. Jadi dia ada pros and cons lah, dia depend mana yang kita prefer lagi. So kalau nak sebagusnya, kita belajar satu bahasa pengcompile, maybe C++ atau Java, dan satu bahasa pentafsir yang kita tengah buat sekarang ni lah, kita tengah belajar. Jadi kita tahu dua-dua. Kita boleh kod dalam bahasa pengcompile dan kita boleh kod dalam bahasa pentafsir. Jadi saya harap kamu semua dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Kita dapat bezakan, sebelum tu kita dapat faham kenapa kita perlu penterjemah dalam bahasa pengatur caraan kita. Kemudian kita dapat bezakan antara tiga jenis penterjemah ni: assembly, penghimpun, compiler, pengcompile, dan interpreter atau pentafsir. Dan saya harap tak ada siapa yang confused. Kalau confused, tak apa, boleh tengok balik video ni. Part mana yang rasa confused, pause, repeat balik part tu, tengok sampai faham. Kalau ada soalan, boleh tanya saya di komen. Dan kita akan sambung tutorial kita dalam video seterusnya. Terima kasih.